Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral paling marahin, Lemak Tulin. Tahun 2022 dah separuh jalan dah. Tapi azam korang untuk kurus tahun ni dah tercapai ke? Inilah masa dia untuk korang join program Lemak Tulin. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah korang untuk nak kurus, turun berat badan, nak inch loss, nak sihat, nak fit. Yang mungkin sebelum ni korang dah pernah cuba macam-macam program, macam-macam alat, macam-macam ubat, macam-macam suplemen dan macam-macam metod. Saya sendiri akan ajar korang daripada A to Z. Bukan sekadar senaman dan pemakanan yang betul dan efektif, tapi rahsia dan formula yang terbaik untuk korang kurus, turun berat badan, fit, buang lemak dan inch loss dengan efektif dan masa yang paling pantas. Program ni sesuai untuk semua, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira apa kerja korang, tak kisah berapa pun berat korang, walaupun korang ada sakit lutut, walaupun korang ada sakit belakang, dan walaupun korang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol dan sebagainya. Lagi best, masa program ni sangat fleksibel. Korang juga tak akan gunakan sebarang alat ataupun produk kurus ataupun sebarang suplemen. Dah lebih 10,000 orang pernah join program Lemak Tulin, tak ada seorang pun yang gagal. Dafi pun dah join. Harga kita masih sama, paling murah RM89 sahaja. Untuk bulan Julai kita ada 2 batch, tapi special sikit untuk batch Raya Haji kita tawarkan harga RM80 sahaja. Slot terhad, masa terhad, tu apa lagi? Jangan bertangguh. Klik link dekat bawah untuk daftar program kurus viral paling marahin, Program Lemak Tulin. jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya berabadu, let's go. Come on yo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Sebelum aku teruskan dengan lebih terperinci, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah aku akan terus memberikan konten-konten yang menarik, berfaedah, dan insyaAllah boleh dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Okey, kita senyum dulu. Malam semalam kita dikejutkan tambah-tambah kepada netizen-netizen yang sangat ambil berat kepada Petronas. Keluar satu berita yang menyatakan bahawa waris Kesultanan Sulu telah merampas 2 aset Petronas yang berada di Azerbaijan. Perkataan rampas tu aku macam confused sikit. Rampas macam mana? Macam rampas gula-gula dekat budak-budak ke? Takkan bila kena rampas tu macam orang tak boleh buat apa-apa macam tu kan? Tindakan merampas itu katanya adalah sebahagian daripada tindakan undang-undang yang dikemukakan pada 2017 oleh waris Kesultanan Sulu untuk mendapatkan pampasan terhadap tanah dekat Sabah yang katanya telah dipajak sendiri oleh nenek moyang dorang sendiri kepada sebuah syarikat British pada 1878. Kita flashback sikit berkenaan dengan isu Sulu dan Malaysia ni pada 2013. Tentera-tentera daripada waris Kesultanan Sulu ni telah menyerang Sabah dan alhamdulillah hero-hero kita telah berjaya mempertahankan kedaulatan bumi Sabah. Alhamdulillah, dengan jayanya. Pada 2017, waris Kesultanan Sulu ni telah menjalankan proses undang-undang terhadap tuntutan itu, di mana perkara ini telah dibawa ke Mahkamah Timbang Tara di Sepanyol. Lepas tu penimbang tara yang dikenali sebagai Dr. Stampa atau nama IC dia Dr. Gondoza Stampa konon-kononnya telah mengarahkan Malaysia untuk membayar pampasan kepada pihak yang dikenali sebagai waris Sultan Sulu yang sebenarnya identiti dia diragui. Tapi menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada tahun lepas, keputusan yang diambil oleh Dr. Stampa tu sebenarnya tidak lagi sah kerana kuasa Dr. Stampa tu telah pun dibatalkan dan tidak lagi sah dari segi undang-undang. Ada pula satu berita keluar pada tahun lepas, hujung tahun lepas, katanya waris Sultan Sulu ataupun wakil daripada tentera Sulu ni ada mengatakan bahawa diorang nak serang Malaysia pada bulan 2 tahun ni. Tapi ni dah bulan 7, dah raya Aidilfitri, dah raya Korban. Diorang siap bagi date, diorang siap bagi strength dalam 200 orang ke 300 orang entah yang diorang cakap diorang nak hantar untuk serang Malaysia ni. Tapi tak ada lah. Lepas tu senyap kejap, keluar berita semalam yang mengatakan 2 aset Petronas dekat negara Azerbaijan telah dirampas oleh waris Kesultanan Sulu ni.
Nak bagi korang lagi faham, yang aku faham lah, sebenarnya perkataan dirampas tu macam tak berapa nak sesuai lah. Mungkin taktik media nak tarik orang suruh baca je kot. Sebenarnya yang lebih sesuai perkataan yang digunakan adalah disita, ataupun dalam bahasa bakunya disita. Sebab kedua-dua anak syarikat Petronas ni telah menerima notis sazie arit, aku tak tahu bahasa tu betul ke tak, pada 11 Julai kemarin lah. Tapi bila aku cari balik daripada sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang dipercayai dan legit, pernah keluar ada satu berita bahawa Petronas telah menjual kesemua aset Petronas yang berada di Azerbaijan, iaitu keseluruhan 15.5% equity dia kepada syarikat minyak gas Lukoil Russia. Perkara ini memang telah disahkan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Ekonomi, iaitu Datuk Seri Mustafa Mohamed. Jadi benda ni membuatkan aku dan rakyat Malaysia confused. Adakah dua aset Petronas yang dirampas di Azerbaijan tu adakah masih milik Malaysia ataupun milik Lukoil Rusia? Yang tu yang buat kita confused tu. Petronas sendiri dengan kenyataan dia baru-baru ini telah pun mengesahkan bahawa semua aset Petronas di Azerbaijan telah pun dilupuskan, dan hasil daripada pelupusan ini telah pun dipulangkan. Yang buat lagi aku dan rakyat Malaysia confused bila Petronas juga ada mengeluarkan kenyataan. Petronas menganggap tindakan yang diambil terhadap dorang sebagai tidak berasas dan terus akan mempertahankan kedudukan dari segi undang-undang dalam isu aset dorang kena rampas oleh waris Sultan Sulu ni. Dan dorang juga akan terus mempertahankan kedudukan dorang dari segi undang-undang. Yang tu buat aku confused, sebab katanya aset tu telah dijual dan dilupuskan. Tapi kenapa beria-ria nak mempertahankan pula? Dan lagi sekali, waris Sultan Sulu rampas aset Petronas tu sebenarnya adakah ia masih milik Petronas ataupun milik Lukoil Russia? Oh, dan by the way, kalau korang nak tahulah, Azerbaijan ni adalah negara yang terletak di simpang jalan Eropah Timur dan Asia Tenggara yang bersempadan dengan Laut Caspian di timur, Rusia di utara, Georgia di barat laut, Armenia di barat dan Iran di selatan. So jadi benda ni macam hanging dekat situ, membuatkan aku dan rakyat Malaysia yang sangat concern yang katanya Petronas adalah milik rakyat, membuatkan kita tertanya-tanya sebenarnya apa yang dah jadi daripada semua segi lah. Dari segi macam mana waris Sulu tu ada kuasa untuk rampas ataupun sita lah aset dekat Azerbaijan tu. Aset Azerbaijan tu milik siapa sekarang, dan macam mana katanya keputusan Mahkamah Timbalan Antara dekat Sepanyol tu tak sah, tapi dorang masih lagi seolah-olah ada kuasa, muka tak malu, still nak teruskan proses undang-undang yang katanya tak sah. Tapi yang lagi menariknya, bila tengok palatau-palatau netizen ni punya teori, aku sampai gelak-gelak semalam. Ada yang kata ini sebenarnya taktik kerajaan nak naikkan harga minyak, RON 95 pula katanya nak naik. Ada yang kata pula sebenarnya aset dekat Azerbaijan tu bukannya dirampas tapi sebenarnya dijual. Ada pula yang cakap ini sebenarnya sandiwara politik antara PH, BN, bla 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 bla, semua nama parti politik lah. Itu daripada orang-orang yang bertuhankan politik lah. Ada pula yang confused di antara berita tahun 2021 dengan 2022 tu. Yang 2021 yang macam tadi aku cakap lah, yang dua aset Petronas dekat Azerbaijan ni telah pun dijual dekat syarikat Lukoil Russia. Dengan yang berita aset kena rampas tu lah, seolah-olah macam katanya berita aset dijual tu disuruh. Tapi bila aku cek balik dekat berita-berita lama, aku tengok bersepah je keluar katanya berita yang aset dijual dekat Azerbaijan. Yang lagi punya berani lah netizen ni bila dia komen dekat salah satu posting aku berkenaan dengan isu ni. Dia cakap Sultan pertama Sulu iaitu Sharif ul Hashim berasal daripada Johor. Oi, beraninya kau. Tak kurang juga daripada netizen-netizen yang panik, yang macam Malaysia ni dah nak kiamat esok lah. Seolah-olah macam Malaysia ni akan berperang lah, apa benda lah. Tapi itulah, masa korang tengah baca berita tu, aku rasa korang tengah dekat atas katil main telur. Jadi kesimpulannya dekat sini, kita sebagai rakyat Malaysia yang tak tahu apa-apa, yang tak ada kepentingan apa-apa, kita just wait and see, dan kita doa supaya kebenaran dan kemenangan berpihak pada
Malaysia. Dan aku percaya juga statement-statement yang dikeluarkan oleh kerajaan berkenaan dengan Mahkamah Timantara tu tak sah dan sebagainya, itu boleh pakai. Dan sememangnya macam aku pernah bagi tahu dalam video sebelum ni, yang berkenaan dengan tuntutan Sulu tu memang secara logik akal dari segi undang-undang pun memang dorang tak ada hak nak tuntut apa-apa dekat Malaysia. Sebab apa? Perjanjian tu dengan syarikat British, bukan dengan kita. Kalau depa nak tuntut, depa tuntut dengan British. Waris Sultan Sulu sendiri pernah bagi tahu yang nenek moyang dorang sendiri yang pajak tanah dekat Sabah tu dekat British pada 1878. Depa yang pajak dekat British, depa yang buat perjanjian dengan British, tiba-tiba depa nak tuntut dekat kita pula lah habau. Jadi, apa kata anda semua rakyat Malaysia yang concern? Korang bolehlah type dekat ruangan komen dekat bawah. Hampa nak palatau ke, nak keluarkan teori hampa ke, sambil berak, sambil main telur, silakan. Aku buka kepada semua palatau-palatau untuk komen, silakan. Aku takkan usik, aku takkan pin, aku takkan reply apa-apa pun, lantak korang. Dan sekiranya korang rasa info ni boleh bagi korang faham sikit, korang bolehlah tekan butang share dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video dalam channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Macam tadi aku cakap, kita wait and see, kita doa. Ingat, orang Islam punya senjata adalah doa. Kita doa yang terbaik untuk Malaysia supaya Allah sentiasa melindungi Malaysia daripada ancaman-ancaman bodoh daripada orang-orang yang bodoh ni. Sambil-sambil tu jangan doa saja, kita baikilah diri kita juga, mantapkan iman, tinggalkan perkara yang dilarang, buatlah benda-benda yang berfaedah, yang menambah pahala, yang menguatkan iman kita. Jangan jadi lemah dengan berita-berita ni, faham tak? Lagi sekali aku pesan dekat korang, wait and see, tenang, jangan panik, sabar. Jangan acah-acah nak concern sangat lah. Fokus cari rezeki, fokus jaga anak bini, fokus persediaan kita untuk nak menghadapi akhir zaman dan juga hari kematian kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.